Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita baca surah Yunus dari ayat 98, hujung-hujung dari kita ni. Tanpa melengahkan masa, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, surah Yunus ayat 98. Falaula kanat qaryatun, dengan kisah Fir'aun itu, maka ada baiknya kalau penduduk sesebuah negeri beriman. Kalaulah satu negeri itu beriman, fanafa'aha imanuha, lalu iman itu memberikan manfaat kepadanya, yakni mendatangkan manfaat, menyelamatkannya dari azab Allah. Dengan sebab iman menyelamatkan, memberi manfaat kepada mereka hingga mereka selamat dari azab Allah. Itu manfaat iman. Okay? Illa qauma Yunus. Jadi Allah Ta'ala kata, kalaulah ada, maka ada baiknya kalau ada satu kaum, satu negeri beriman. Tapi masalahnya, setiap kali diutuskan Rasul, kaum dia ni menolak dakwah Rasul. Okay? Kaum ni menolak dakwah Rasul. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, urida alayya al-anbiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan para nabi dengan umat-umat dia. Jadi ada nabi berjalan, adalah beberapa pengikut dia. Ada yang bawa seorang, ada yang bawa dua orang, dan ada yang nabi tidak ada pengikut pun. Dan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala kata, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Begitulah setiap kali kami utuskan ma arsalna min qablika, sebelum daripada kamu, tidaklah kami utuskan sebelum kamu pada satu negeri dari pemberi peringatan, melainkan pemimpin-pemimpin negeri tersebut, dia kata kami ikut nenek moyang kami. Inna wajadna aba'ana ala ummatin, kami mendapati nenek moyang kami berada di salah satu ajaran agama, ikutan. Wa inna ala atharihim muqtadun, kami nak ikut dia orang lah. Kebanyakannya begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, falaula kanat, hari ini adalah ayat ni, maka ada baiknya kalau penduduk sebuah negeri itu beriman. Jadi tak ada bila datang Rasul ni semua orang ikut, tak ada. Semua penduduk negeri itu ikut dia, tak ada. Illa, ada pengecualian, kecuali kaum Yunus. So kecuali kaum Nabi Yunus. Lamma amanu, apabila semua mereka beriman, kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya, hanya kaum Yunus saja yang telah berbuat demikian. Itu ketika mereka beriman, kami elakkan azab sengsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia dari menimpa mereka. Okay?
lam yanfa'il iman indama ja'al azab illa qauma Yunus, kecuali kaum Yunus. Disebut annahu, dalam tafsir disebut wal gharad annahu lam tujadu qaryatun amanat bikamaliha binabiyyihim mimman salafa minal qura illa qauma Yunus. Tidak ada satu negeri yang beriman sepenuhnya dengan nabi mereka kecuali kaum Nabi Yunus. Itu pun setelah Nabi Yunus menghilangkan diri. Itu pun setelah Nabi Yunus menghilangkan diri. Mula-mula Nabi Yunus dakwah, mereka tak dengar. Sehinggalah akhirnya Nabi Yunus ni membawa diri. Kemudian cerita dia ditelan ikan Nun. Kemudian dimuntahkan dia balik. Setelah daripada Nabi Yunus ni hilang sekejap. Dia kata wahum ahlu Ninawa, mereka ni penduduk negeri Ninawa. Ninawa ni di Iraq. Di Iraq. Ardi Mosul, dekat Mosul Iraq tu. Tengah perang tu lah. Ingatkah cerita hak Nabi duduk di Taif tu? Ingat tak? Addas, cerita Addas. Hak dia bagi makan anggur ke Nabi tu, dia hamba kan. Dia bagi makan anggur ke Nabi, Nabi makan anggur tu, Nabi baca bismillah. Lepas tu dia pun heran. Dia kata, orang kat sini tak ada buat macam ni. Nabi tanya dia balik, kamu dari mana? Dia berkata, aku dari Ninawa. Nabi SAW sebut, itu tempat saudaraku Yunus bin Matta. Lepas tu Addas kata, macam mana kamu kenal Yunus bin Matta? Jadi dia kata, dia itu Nabi sebagaimana aku pun Nabi. Sehingga akhirnya Addas cium kepala Nabi SAW. Dan ada yang kata Addas adalah orang pertama beriman dari kalangan orang Taif. Kan? Cerita waktu kita pergi Taif tu lah kan. Jadi Ninawa ada keturunan tak tahu. Penduduk sana lah, penduduk. Jadi Ninawa ni belah Iraq, dekat Iraq. Disebut dalam tafsir ni, kana imanuhum illa takhawufan min wusulil azabi alladhi anzarahum bihi nabiyyuhum atau rasuluhum ba'dama ayanu asbabahu wa kharaja rasuluhum min baini adhhurihim. Setelah daripada rasul tu pergi daripada mereka, maka mereka melihat tanda-tanda azab. Setelah itu, fa'indama jara'u ilallah, mereka ketakutan bila tengok macam ada tanda-tanda nak rasul pun dah tak ada. Sudah dah lah kita ni macam mana. Biasanya sebelum berlakunya azab, Allah akan keluarkan rasul tu daripada negeri tersebut kan. Cuma jarak waktu tu lah. Nabi Lut dekat sangat. Sebelum subuh keluar, subuh tu kena terus. Jadi Nabi Yunus ni bila dia keluar daripada negeri dia, penduduk dia jadi takut bila mereka melihat tanda-tanda azab. Maka mereka kumpul keluar, merintih, minta dengan Allah, bawa anak-anak, bawa lembu kambing, bawa ternakan ni, pakai pakaian yang menunjukkan kehinaan kepada Allah, dan mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat daripada mereka azab.
diangkat daripada mereka azab, sehingga akhirnya mereka beriman kepada Allah. Thumma ajju ila Allahi arba'ina laylah, disebut dalam tafsir dia, berkata al-Imam Qatadah, mereka berdoa kepada Allah setelah daripada Nabi Yunus tu hilang, mereka pun sangka azab akan datang. Allah campakkan dalam hati mereka ketakutan dan taubat. Kemudian mereka berdoa selama 40 malam. Apabila Allah Subhanahu wa taala melihat kebenaran taubat mereka dan penyesalan, maka tidak diangkat daripada mereka azab itu. Jadi Allah Ta'ala cerita dalam ayat ni, fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Tak ada satu negeri beriman seperti mana kaum Nabi Yunus. Cuma mana angin kuat gini ni. Cuma dia bilangan mereka tu kita tak tahulah berapanya. Sebab zaman dia, walaupun semua satu kampung tu, satu negeri tu, tapi bilangan dia tidak terlalu ramai lah. Ramai tu ramai lah, tapi tak adalah seramai Bani Israel tu satu keturunannya kan, 12 kabilah dalam tu. Tu pun ramai. Cuma dalam hadis Nabi sebut hak kedua paling ramai kan kaum Nabi Musa lah kan. Kaum Nabi Musa. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling ramai. Kemudian kaum Nabi Musa, hak dalam hadis tu lah sebutnya. Jadi ahlu Ninawa ni tak tahulah bilangan dia ramai mana. Cuma nak kata terlalu ramai tu sebab dia ni antara yang terawal kan. Jadi negeri-negeri rasul-rasul dulu, ni satu negeri, ni satu negeri, ni satu negeri. Jadi penduduk negeri itu yang beriman. Baik. Wa matta'nahum ila hin, dan kami berikan mereka menikmati kesenangan sehingga ke suatu masa yang kami tentukan. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, dan kalaulah disebut sini, jika Tuhanmu menghendaki, nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Jadi di sini penulis tafsir kita Syekh Abdullah Basmih ni, dia letak tafsiran dia sikitlah. Dan bukanlah menjadi tanggungjawabmu wahai Muhammad menjadikan seluruh umat manusia beriman. Bukan tanggungjawab Nabi. Walau syaa rabbuka, kalau Allah menghendaki, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Maknanya gapo? Okey. Sudah menjadi ketentuan Allah, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Kalau Allah nak jadikan semua orang beriman, boleh. Walau syaa rabbu, kalau Allah berkehendak, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, nescaya semua yang ada di bumi ni beriman. Kalau Allah nak, Allah ciptakan mereka seperti ciptaan malaikat, semua beriman, tak ada malaikat yang kafir. Boleh saja bagi Allah. Okey. Tapi Allah lah yang berkehendak. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Sebab tu bila kita tergolong dari orang yang beriman, pujilah Allah. Alhamdulillah, Allah bagi hidayah kat kita. Pasal apa?
ada sahaja orang yang Allah Ta'ala tak bagi hidayah atas sebab-sebab dengan keadilan dan ilmu Allah yang maha tinggi. Bila kita ni beriman, alhamdulillah. Apa sebab orang tu beriman? Tahu dia lahir-lahir tu mak ayah dia dah beriman dah, alhamdulillah. Nah, kurang-kurangnya Allah dah pilih kita dari sudut tu. Ada orang yang Allah Ta'ala pilih perjalanan iman dia panjang, lahir dalam keluarga bukan Islam, kemudian jadi mungkin agama penyembah berhala, lepas tu jadi ateis, lepas tu tukar agama Kristian, lepas pada tu baru jadi Islam. Alhamdulillah. Ada orang tak jumpa-jumpa. Jadi ni semua ni kita tak boleh nak kata melainkan dia adalah ketentuan Allah. Jadi bukan tugas Nabi memberi hidayah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Okey. Maka patutkah engkau memaksa manusia supaya menjadi orang-orang yang beriman? Jadi Islam ni bukan paksaan. Islam ni adalah anugerah. Kita bagi tahu kepada orang tu kerja kita. Tapi untuk memberikan hidayah untuk dia beriman, itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Nabi pun Allah Taala tak benarkan paksa orang masuk Islam. Makna tugas Nabi ni menyampaikan sahaja. Menyampaikan sahaja. Jadi kenapa Allah Ta'ala berkehendak begitu? Adalah hikmah dia. Yang kita dah sebut, Allah Ta'ala berkehendak mencipta manusia ni untuk diuji. Ada yang beriman dan ada yang tak beriman. Kalau Allah Ta'ala nak cipta tidak diuji, beres belakang. Nah, supaya kita dengan anak-anak kita tak ada ujian. Hak anak buat okey belakang, salah pun okey, tak salah pun okey. Hak tu hak tak uji. Kalau pergi sekolah kena periksa. Benar tak? Tapi ada juga hak di rumah ni hak kita betulkan, anak kita ke apa semua. Cuma kita tak bagi markah lah. Betul tak? Anak awak gagal lah. Tak ada anak ni. Tak ada istilah seorang ibu anak dia ni, tak ada istilah anak yang gagal. Pasal apa? Kasih sayang dia loh. Betul tak? Siapa kita kata kalau anak masuk J pun mak dia kata tetap anak dia. Tu kasih sayang kita kata. Allah Azza wa Jalla, dia malaikat semua beriman. Tapi dengan manusia lain. Manusia ni Allah cipta allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak uji kita mana amalan yang terbaik. Jadi tak payah paksalah manusia. Kita buat kerja kita, menyampaikan risalah Allah. Menyampaikan risalah Allah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Dan tidaklah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman melainkan dengan izin Allah. Seorang tu tidak pun boleh beriman melainkan dengan izin Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah menimpakan azab bagi atas orang-orang yang tidak mau memahami perintahnya. Jadi dalam ayat ni menunjukkan bahawa Allah memiliki kekuasaan mutlak. Nabi hanya menyampaikan saja. Allah mutlak. Ni fa'alun lima yurid. Dia buat apa yang dia nak buat. Al-hadi yahdi man yasha. Dia bagi hidayah siapa yang dia kehendaki. Wa yudhillu man yasha. Dia sesatkan siapa yang dia kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar.
Allah ni dia mencipta apa yang dia mahu dan dia pilih apa yang dia mahu. Itu Allah. Dalam masa yang sama Allah memberikan sifat bahawa Allah tidak zalim, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah penuh dengan hikmah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua tu cukup sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Maha sempurnanya Allah dari segala kekurangan. Baik. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Dan katakanlah wahai Muhammad, perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bagi tahu kepada orang. Lihat, perhatikanlah, fikirkanlah yang di langit dan juga di bumi. Di langit dan juga di bumi. Okey. Dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dalam pada itu segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah, dan segala rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Ringkas bahasa kita, Allah Ta'ala suruh Nabi bagi tahu, tengoklah kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Di langit ada, di bumi pun ada. Kemudian datang lagi Rasul, datang lagi Quran, wahyu. Tapi apabila Allah tak bagi hidayat kepada seorang untuk beriman, marilah tanda apa sekalipun tidak akan bermanfaat bagi mereka. Ni, sebab tu kita ni kena duduk sebentar, duduk sejenak, berfikir tentang kekuasaan Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan kita kena minta banyak-banyak dari Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan hati kita di atas keimanan. Ni, pertama Ramadan ni doalah. Istimewanya nikmat hidayah. Istimewanya nikmat hidayah. Kalau kita tengok para pendakwah yang mana mengajak orang kepada Islam, kita ni banyak terlibat dakwah dengan orang Islam dah. Orang kita ni. Sebab boleh kata Melayu tu Muslim lah. Kita ni Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak cukup kalau nak sebut Alhamdulillah. Sebab kita lahir-lahir ni, bangsa Melayu ni Muslim. Sehingga dalam perlembagaan disebut Melayu tu adalah orang yang beragama Islam tinggal di tanah Melayu. Nah, bertutur dengan bahasa Melayu, maka dia Melayu lah. Lahir-lahir kita, kalau tengok orang Melayu tu, kita tak ada kata dia ni boleh bagi salam ke tak boleh. Tak ada istilah tu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau pergi di tak sejauh ya, di Indonesia ada pakai sokok pun belum tentu lagi kita boleh bagi salam. Walaupun dia ni 98% adalah Muslim kan. Pun begitu, Alhamdulillah jugalah. Kalau pergi di Mesir, Arab sama Arab cakap Arab kita ni, kalau orang Arab kira macam orang Islam. Dia terbalik. Orang Arab tengok kita, hebat. Orang Melayu semua Muslim. Orang Arab kan semua Islam. Sebab tu kita kata pujilah Allah, Alhamdulillah. Sebab kita lahir-lahir ni kenal Islam. Ini nikmat. Kenapa Allah pilih kita? Alhamdulillah.
Kita pun tak tahu apa sebab pilihan Allah, tapi ini adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya sebut tadi, pendakwah kita banyak berinteraksi sesama kita. Mana dakwah kita adalah dakwah kepada orang yang dah Islam, tinggal lagi supaya beramal dengan Islam. Adapun dakwah orang lain, mereka terpaksa dakwah daripada orang bukan Islam, nak suruh dia jadi Islam. Yang tu lagi rumit. Kita dalam satu sudut, lama dah orang-orang non-Muslim duduk sebelah kita. Tapi oleh kerana dakwah kita ni, dakwah ni diikut kaum juga. Dakwah ni ikut kaum. Ama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Allah hantar rasul pun ikut kaum. Pasal apa? Kaum ni lebih mudah bercakap dengan bahasa dia. Jadi kita cakap Melayu, kaum Melayu lah. Pun begitu Allah hadirkan, ada orang-orang Cina, ada orang Hindu duduk kat kita. Maka pandai-pandailah dengan uslub masing-masing untuk mengajak mereka kepada Allah. Tapi gitulah hidayah ni. Sebaliknya ada juga orang kata hak kita ajak tu satu, hak orang yang tinggal pak kita ni, kalau mereka tu duduk berfikir sejenak, dia duduk sini lama dah, dia tengok orang Islam semayang, dia tengok, dia dengar azan, dia tengok ada orang tu masuk bulan Ramadan, dia pun happy juga, puasa juga dia, pergi bazar Ramadan juga, beli kuih. Macam-macam dia hidup dengan budaya masyarakat, tapi tetap tidak beriman. Cakap Melayu pun ada, macam-macam. Okey. Jadi kita tengoklah, kalau mampu kita dakwah mereka kepada Islam, dakwah. Tapi bukan kerja kita nak bagi hidayah. Itu kerja Allah. Orang yang Allah Ta'ala tak bagi hidayah, datanglah apa bukti sekalipun. Allah Ta'ala kata apa ni? Wa ma tughnil ayat. Tak berguna ayat. Wan nuzur, dan peringatan, makna rasul-rasul, tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat Quran. Tak guna. An qaumin la yu'minun, bagi kaum yang tidak beriman. Dia tengok pun macam lah ni, isu vaksin, isu corona ni. Pening siapa? Orang kesihatan. Orang kesihatan siapa jadi pening? Covid, ada vaksin ni, keluar pula varian hak lain pula. Kita dah buat dah vaksin ni, cocok dah. 2 dos dah cocok. Kata hak pengeluar vaksin, keluar berubah pula vaksin ni, kena cocok lagi dos yang ketiga. Pening. Sebenarnya kembali kepada Allah yang menciptakannya, yang menyebabkan dia berubah, yang menyebabkan dia bertukar, Allah. Okey. Dari pandemik sebelum ni, kita mungkin tak terlalu maju. Bila tak terlalu maju, kita berserah kepada Allah. Tapi bila kita dah rasa kita maju, mari jom kita duk cari macam mana jalan kita nak lawan penyakit ni. Akhir sekali kita pun buat macam-macam vaksin apa. Allah Ta'ala mudah je. Kalau mu rasa cerdik boleh buat vaksin, Allah tukar. Very tu pun nak cerita macam-macam pakar vaksin dunia kata vaksin ni terlalu awal untuk dikeluarkan dan sebagainya. Dah lah hak cucuk vaksin, cucuklah. Tapi kita nak sebutkan betapa Allah tu maha berkuasa. Rupanya manusia ni dia nak kembali kepada Allah. Zaman dulu bila jadi pandemik macam ni, semua pakat kembali kepada Allah. Pasal apa? Sebab wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Allah kata dah sifat manusia ni, bila dia tak jumpa melainkan Allah, barulah dia pergi kepada Allah. Ni duduk tengah-tengah laut, penuh badai ke apa semua sekali, tak tahu nak doa minta dengan siapa. Dhalla man tad'una
Tak jumpa nak minta tolong siapa. Illa iya, kecuali minta dengan Allah. Tapi bila siapa dia raratan, jumpa orang manusia, lupa balik kepada Allah. Gitulah sifat manusia. Bila kena penyakit, ada teknologi. Boleh ubah vaksin, buat itu, ubah sistem antibody kita ubah biar dia ni kenal COVID. Sebelum ni dia tak kenal COVID. Tapi mari ada satu video seorang pakar vaksin. Dibagi gambaran supaya hati-hati. Sebab apa? Sebab bila kita bagi vaksin untuk COVID ni, bila kita tukar dia punya cara bacaan penyakit, dia ada efek dia kepada bacaan antibody kita terhadap virus-virus lain daripada COVID. Maknanya Allah buat sistem antibody kita ni sempurna. Sempurna ke apa? Dia adalah multitasking antibody. Multi ke apa kita nak sebut? Dia boleh kenal semua jenis penyakit. Antibody kita. Cuma kalau dia lemah saja, dia kalah lah. Maknanya apa? Bila berlakunya kematian disebabkan COVID ni, dia tahulah antibody tu, orang tu lemah. Tapi hak kuat telah berjaya menentang COVID. Mana kadar sembuh banyak, ramai. Cuma oleh kerana kematian tu jadi kita bimbang. Sebenarnya kadar kesembuhan tu dah ramai dah. Sebab apa berlaku kesembuhan? Sebab antibody kita ni boleh melawan COVID kalau dia ni kuat. Jadi bila lemah tu nak bantu, bila nak bantu, maka datanglah vaksin untuk menguatkan antibody. Okey. Tapi bila dia nak kuatkan antibody, dia berlaku sedikit adjustment dalam sistem antibody kita. Menyebabkan dia fokus kepada COVID. Dia memfokuskan kepada COVID. Maknanya bukan fokus lah, dia mana dia kenal kepada COVID. Tapi dalam masa yang sangat lama ada implikasi dia terhadap sistem antibody asal yang Allah ciptakan supaya dia kenal semua jenis penyakit. Bila kita dah highlight kepada COVID itu, makna kurang pada benda lain. Lebih kurang gini lah bahasa dia, contoh. Saya pun dengar kemarin lah video ni, tapi kalau ada doktor lebih pakar. Betul. Cuma nak sebutnya, kita nak sebut kekuasaan Allah dalam mencipta tu, hak asal tu. Contoh dia begini lah, dia kata kalau kita ni, dia guna contoh pemain perang lah, tapi saya guna istilah Roblox lah mudah. Boleh buat Roblox. Roblox ni tak untuk kawal orang keluar masuk kan. Pada asalnya dia kata semua orang yang mencurigakan kamu tahan. Mana poli akan tahan semua orang yang mencurigakan. Satu kes tiba-tiba ada, okey, dia pun bagi gambar seorang satu. Kamu tangkap orang ni, si fulan bin fulan. Mana bila boleh buat sekatan dalam minda dia nak cari si fulan itu je, dia akan lose pada penjahat lain. Tak fikir sangat. Pasal apa? Sebab dia dah ada satu dia kenal, dia ada satu arahan baru, kamu cari si fulan ni. Jadi kalau dia sebut dah, bila dah fokus kepada antibody tu, fokus pada tu, dia akan fokus pada tu. Jadi penyakit-penyakit lain, sebab tu orang yang berpenyakit dah, bila dia ambil suntikan vaksin, dia jadi berisiko terhadap penyakit-penyakit lain kan. Mana ada risiko kalau orang tu sakit jantung dah sebelum ni, kalau ada penyakit tu dia ada risiko berbanding orang sehat lah. Ala kullin, apa itu ilmu doktor. Yang saya nak sebut bagaimana orang bila tengok kekuasaan Allah, sepatutnya dibawa kepada keimanan kepada Allah. Tapi orang bila dah tak nampak hidayah, tak boleh hidayah ni, perkara yang begini kompleks, complicated, hebatnya ciptaan Allah. Dah kita ni setahun lebih dah kena COVID, kat 2 tahun masuk tahun kedua.
masih lagi tak nampak Allah. Sebab apa? Sebab kita miliki teknologi. Kalau orang dulu gimana? Macam cerita Nabi, kaum Nabi Yunus. Keluar ke padang, bawa anak, bawa keternakan, berdoa kepada Allah 40 hari. Allah angkat azab daripada mereka. Inilah iman. Inilah iman. Iman tu memberikan manfaat kepada kita. Cuma kita hari ni kita tak nampak manfaat iman disebabkan banyak benda kita huraikan dengan sains. Semua benda kita kena huraikan dengan sains. Sedangkan manfaat iman lebih tinggi daripada itu. Allah Azza wa Jalla angkat musibah daripada kaum Nabi Yunus dan terima taubat mereka. Setelah 40 hari mereka munajat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bukan nak nafikan kerja saintis dan juga ni, cuma penekanan mesti kita kembali kepada Allah empunya segala urusan. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah kembalinya semua urusan dunia dan akhirat, penyakit dan sihat dan sebagainya. Fahal yantaziruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Tidaklah mereka menunggu, orang-orang tersebut tidak menunggu melainkan azab Allah sebagaimana kejadian-kejadian yang berlaku kepada orang-orang yang ingkar yang terdahulu daripada mereka. Katakanlah, tunggulah, sesungguhnya aku bersama-sama kamu dari orang-orang yang menunggu. Jadi kalau mereka tunggu untuk beriman, makna tunggu azab Allah. Tak apalah, kita tunggulah setara mana. Sampai bila kita nak bertahan dalam keadaan begitu? Sampai bila mereka tak nak beriman kepada Allah? Tunggulah sehinggalah datangnya azab kepada mereka. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Okey. Fahal yantaziruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Itulah yang berlaku kepada orang-orang terdahulu. Qul intaziru inni ma'akum minal muntazirin. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kemudian kata Allah, kami selamatkan rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga sebagai kewajipan kami selamatkan orang-orang yang beriman yang menurut kamu. Jadi Allah akan selamatkan rasul dan juga orang-orang yang beriman dari azab. Dari azab. Baik. Adapun wabak tu bukanlah azab seperti mana azab kaum terdahulu lagi. Masih lagi kita ni wabak ni ujian Allah kepada manusia. Ujian tidak berskala seperti azab dulu. Kalau azab dulu habis. Tapi sekarang ni masih lagi peringkat wabak, yakni berat jugalah ujian Allah tu kepada orang beriman dan juga orang tidak beriman. Yang penting dalam apa juga keadaan, poin nombor satu dalam kehidupan kita ialah kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Ni mudah-mudahanlah, insya-Allah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu dulu. Kita sambung besok hari. Ada persoalan orang tanya tentang kelebihan Al-Quran dengan zikir. Mana lebih baik, Quran ke baca Quran ke baca zikir? Jadi kita katakan secara umumnya Al-Quran termasuk zikir dan Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Di mana Nabi SAW sebut gandaan pahala baca Quran ni, satu huruf satu pahala. Digandakan pula 10 kali ganda. Mana satu huruf 10 kebaikan. Ini tak berlaku melainkan pada Quran. Jadi Quran adalah sebaik-baik zikir. Kemudian melainkan pada waktu-waktu tertentu yang dikhususkan ada zikir tertentu.
seperti tengah baca Quran tiba-tiba dengar azan. Sama ada nak baca Quran ke nak jawab azan, maka pada masa tu jawab azan lebih afdal. Pasal apa? Jawab azan adalah zikir khusus apabila kita dengar azan. Sama juga dengan zikir pagi dan petang. Waktu pagi ada waktu khusus zikir pagi, kemudian baca Quran. Okey, itu afdal. Zikir selepas solat, lepas assalamualaikum nak baca Quran ke nak zikir dulu? Zikir dulu. Sebab itu lebih afdal kerana ada waktu khusus, zikir khusus untuk waktu yang terkhusus. Adapun setelah secara umumnya habis dah tu, bacalah Al-Quran. Ni terutama kita di bulan Ramadan ni, bacalah Al-Quran. Okey. Dan jadilah pejuang-pejuang Al-Quran. Insya-Allah Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.